Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita teruskan tajuk kita dalam bab 7 graf gerakan dengan standard kandungan 71 graf jarak masa. Okay, so standard pembelajaran 71.2 kita akan mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okay, mentafsir. Okay, so kita lihat dua graf yang di bawah. Okey, so yang pertama kita lihat graf jarak dan masa rajah 1, graf jarak masa so dari O ke A ke B, B ke C. Okey, itu rajah 1. Kalau rajah 2 kita lihat graf yang di bukan kosong O O P P Q Q R. So ada perbezaan dengan graf rajah 1 iaitu kita ada satu graf QR. Okey. So ada perbezaan sedikit antara kedua graf tersebut. Okey, so kita lihat pada graf yang pertama dulu Okey, so kita lihat pada kita masa dulu. Okey, graf jarak masa yang bagi rajah pertama ni, okey, masa yang diambil kita tengok masa yang diambil ialah T T. Kemudian dia ada dari pergerakan dari O ke A mengambil masa T1. Dari A ke B mengambil masa T1 hingga T2 tolak T1. Okey. Kemudian graf dari B ke C mengambil masa T tolak T2. Okey. Kemudian jarak dari O ke A mengambil jarak S1, manakala jarak keseluruhan dari O hingga ke C mengambil jarak sejauh S meter. Okey. Baik. So kalau kita lihat dari graf O ke A, ini kecerunan dia positif. Okey. Sebab dia graf naik. Okey, kemudian dari graf A ke B kalau kita lihat okey, jaraknya sama iaitu S1. Okey. Kalau A dengan A hingga ke B ni dalam tempoh T2 tolak T1 ini okey, jaraknya adalah tetap bermakna graf pada AB ni ialah objek tersebut berada dalam keadaan pegun. Pegun maksudnya tidak bergerak. Okey, tidak bergerak kerana dia tetap pada jarak yang sama. Okey. So ini tafsiran bagi graf AB. Okey, manakala graf BC kecerunan positif maksudnya dia ada kadar perubahan jarak terhadap masa. Jadi kecerunan dia positif. Okey, menaik. So maksudnya pergerakan objek dari O ke A adalah positif. Kemudian dari A ke B dia tidak bergerak ataupun dalam keadaan pegun dan bagi tempoh masa T2 tolak T1. Okey. Manakala pergerakan dari B ke C mengambil masa T tolak T2. Okey. Dengan kecerunan positif. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan kecerunan ni? Kecerunan ni kalau kita dah belajar yang ini kan, masa tingkatan 2 kalau tak salah cikgu. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. So daripada segitiga ni kita boleh tahu laju ialah jarak bahagi masa. Kalau jarak kita darabkan laju dengan masa. Dan kalau masa ialah jarak bahagi dengan laju. Okey, so kalau kita tengok kecerunan dekat sini, okey, kalau kecerunan dia ialah y per x, rumus dia kan. So y ni ialah jarak. Okey, y ni ialah jarak, x pula ialah masa. So kalau tengok daripada rumus di sebelah, so jarak bahagi masa ialah laju. Okey, so
Kecerunan di sini bermaksud adalah laju. Laju objek. Okey. Itu ialah tafsiran kepada graf jarak masa. So, kecerunan di sini ialah laju. Okey, sekiranya kita nak cari laju, kita cari kecerunan. Okey. So, kalau graf dia mendatar, maksudnya objek tersebut tidak bergerak sebab dia statik pada satu jarak yang sama. Okey, bagi tempoh T2 tolak T1. Okey, itu graf yang pertama. Okey, so kita bergerak ke graf yang kedua, jarak masa juga, tetapi kita ada satu tambahan graf QR. Okey. Okey, so tadi kita dah belajar kecerunan. Okey, kecerunan ni ialah laju So ni kecerunan. So kalau apa ni? Graf dia menaik, maksudnya dia bergerak dari titik O ke titik P dengan laju iaitu kecurunannya lah. Okey, PQ kita dah tengok tadi, dia mendatar, bermaksud objek tersebut berada dalam keadaan pegun ataupun tidak bergerak ataupun berhenti. Okey. Senang dia nak tahu yang keadaan PQ ni ataupun graf mendatar ni. So, dia tidak bergerak. Okey. So, dia dalam keadaan pegun bagi tempoh T2 tolak T1. Dia bukan masa dia T2. Tetapi dia T2 tolak T1 sebab dia sebahagian dari sebelah tengah-tengah ni lah. Okey, bukan daripada permulaan. Okey. Okey, so graf QR pula, kalau kamu tengok, dia menurunkan. Okey, kalau graf menurun bermaksud dia patah balik. Okey, maksudnya dia patah balik. Okey, so dari O ke P, okey, objek tersebut bergerak dari O ke P dengan jarak S meter. Kemudian dia berhenti pada jarak S meter bagi tempoh T2 tolak T1. Kemudian dia berpatah balik ke kedudukan asal Q kepada R dalam tempoh T tolak T2. Okey. Okey, kalau graf yang menurun ni, negatif ni, dia maksudnya patah balik. Okey, bukannya laju je negatif, tidak. Dia bermaksud objek tersebut dia patah balik ke asal. Alright. Berbeza dengan rajah satu tadi, dia hanya pergi ke stesen, dia pergi kepada stesen yang nak ditujui lah, tanpa patah balik. Okey, itu perbezaan antara kedua-dua graf tadi. Okey. So, jadi kita lihat contoh. Okey, kalau kita tengok graf QR ni tadi, dia negatif lah. Graf kecerunan dia negatif Kecerunan dia negatif. Okey. Kecerunan dia negatif bermaksud dia berpatah balik. Okey. So, kita lihat contoh 4. Baik, kita lihat pada contoh 4. Okey, graf jarak masa menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okey, graf OA mewakili graf gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC pula ialah gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan beza, beza laju. Okey, tentukan beza laju dalam kilometer per jam. Okey, kalau kita tengok dia punya unit yang digunakan ialah kilometer dan jam. So, kamu tak perlu tukar unit lah. Okey, kita boleh gunakan apa unit yang diberi. So, yang ni kilometer jam. Kedua-dua kenderaan tersebut. So, sekarang ni tentukan beza. Maksudnya kita ada dua laju iaitu bas sebuah kereta dan juga sebuah bas persiaran.
Okey, so dia nak tentukan beza laju. Okey, laju. So kita dah tengok tadi, kalau laju bermaksud kita perlu cari kecerunan graf. Okey. Okey. Jadi kita kira dua kiraan laju ni, iaitu satu untuk bas dan juga kereta. So kita kira laju kereta dulu. Okey, laju kereta sama dengan, okey, kita tengok graf dulu. So yang OA ni ialah kereta. Okey. Jadi kita tengok dia punya kedudukan titik terakhir, okey, dekat A. So laju kereta sama dengan jarak bagi masa. Ini dia punya rumus. Okey. So kita tentukan, so yang ni, kalau A ni dia maksudnya 2, 150. Okey, kalau kita baca koordinat dia. Okey, titik pertama, titik O pada origin. Jadi 0, 0. Jadi untuk kiraan jarak, kita mesti kira beza antara jarak dan juga perbezaan masa. Okey, untuk jarak dekat A 150, jadi 150 tolak jarak asal 0 bahagi masa sehingga A ialah 2 jam. Jadi 2 jam tolak masa awal 0. Okey. Jadi 150 bahagi 2 sama dengan 75 km per jam. Okey, ataupun kamu boleh tulis 75 km jam -1. Okey, sama je maksud dia. Okey. So kamu kena kira perbezaan jarak bahagi dengan perbezaan masa. Okey. Okey, itu untuk laju kereta. So untuk laju bas, okey, kita kira pula laju bas. Okey, so laju bas dekat sini, okey, kita mesti kira yang terakhir dulu. So kalau dekat titik C ni 3, 0, kemudian okey, yang dekat titik B dia punya koordinat ialah 0, 150. Okey, so kita tolakkan, cari perbezaan. Okey, so laju bas ialah, okey, so dia punya jarak dia 0 dekat Y sini 0. Jadi 0 tolak ni jarak akhir tolak jarak awal. So jarak awal tadi ialah 150. Okey, bahagi dengan masa terakhir dah 3 tolak masa awal 0. Okey, so kita dapat negatif 150 per 3 sama dengan negatif 50 km per jam. Okey, so kita negatif ni bermaksud dia patah balik. Okey. Jadi kita akan ambil positif lah untuk laju bagi bas. Okey. Jadi kita kira lah laju, beza laju. Okey, soalan dia, tentukan beza laju kedua-dua kenderaan tersebut. Okey. Jadi beza laju sama dengan, okey, laju kereta, sebab dia yang paling laju 75, laju kereta tolak laju bas. Okey, so jadi 75 tolak dengan 150. Oh, maaf. Tolak dengan 50. So jadi perbezaan dia ialah 25 km per jam. Okey, so kita tak ambil negatif 50 sebab itu bermaksud dia patah balik.
Okey. Okey. Jadi kita tolakkan teruslah, kita ambil positif saja. Okey, so tolak 50. Jadi perbezaan laju antara kedua-dua kenderaan ialah 25 km per jam. Okey. So cikgu ulang balik, kalau dia lajunya negatif, dia maksudnya berpatah balik. Dan juga dia bermakna pergerakan bas tu dia bertentangan dengan pergerakan kereta lah. Okey. Satu pergi, satu balik. Itu bertentangan. Okey. Baik, itu contoh yang ke okey, kita tengok contoh yang kelima. Okey. Graf jarak masa menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, 4.5 jam. Tentukan tempoh masa. Okey, sekarang ni tentukan tempoh masa dalam keadaan pegun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, laju kereta. Okey, laju kereta sejam yang pertama. Okey, dalam kilometer per jam. So, kita tengok masa jam, jarak kilometer. So, tak perlu tukar unit. Dan soalan B, huraikan gerakan kereta untuk 90 minit terakhir. Okey, huraikan. Baik. Okey, yang pertama sekali, tentukan tempoh masa dalam keadaan pegun. So, kalau keadaan pegun, kita lihat pada graf yang mendatar. Okey, dia kata tempoh. Jadi, kita kena baca masa. Okey, kita baca dekat masa. Sebab dia tempoh. Okey. So, dalam keadaan pegun ialah graf yang mendatar ni. Jadi, kita baca saja dia punya perbezaan masa. So, dekat sini 3 tolak 2. Okey. So, tempoh masa dalam keadaan pegun okey, kalau dalam exam kamu boleh jawab teruslah. So, tempoh masa dalam keadaan pegun sama dengan 3 tolak 2. Jadi, sama dengan 1 jam. Okey. Kebiasaannya pelajar silap perkiraan, dia akan ambil 3 jam. Okey, sebab dia baca dari O hingga 3. Okey, kalau keadaan pegun, dia sebahagian sini saja. 3 dari jam kedua hingga jam ketiga. So, perbezaan jamnya ialah 1 jam. Okey. Itu ialah tempoh masa keadaan pegun. Okey, yang kedua, laju kereta. So, kalau kita nak cari laju, bermaksud kita nak cari kecerunan. Okey, itu kena ingat. Kalau cari laju, kita cari kecerunan graf. Okey. Sekarang ni dia kata laju kereta sejam yang pertama. Okey, 1 jam yang pertama, tengok dekat graf. Okey, ini 1 jam. Okey, jadi inilah yang ini yang ini yang kecerunan ni. So, kita nak cari laju dekat sini. Okey. So, kalau kamu tengok dari 0 hingga 1 dengan graf dari 0 hingga 2 jam yang pertama ni, dia berada pada satu garis lurus yang sama. Okey. Jadi bermakna dia mempunyai kecerunan yang samalah. Jadi untuk pengiraan, jadi kita boleh kira dari 0 hingga jam yang kedua. Sama juga dengan kecerunan dia dari 0 hingga jam yang pertama. Okey. Kalau jam pertama kita tak nampak dia punya jarak berapa. So kita boleh ambil terus ke jam yang kedua. Jadi laju sama kecerunan. Okey. Jadi kecerunan ni jarak bagi masa lah. Okey. So perbezaan jarak. Okey, jarak akhir sini ialah 150. Okey. Jadi 150 tolak laju awal. Jarak awal ialah 0. Bahagi dengan masa. So masa tadi dari 0 hingga 2. Jangan ambil 1 sebab kita ambil jarak pada 150. Jadi 150 tu pada jam yang kedua. So 2 tolak laju masa awal 0. Jadi 150 tolak 0 bahagi 2 tolak 0. Jadi 150 bagi 2 sama dengan 75 km per jam. Okey, itu laju pada sejam yang pertama. Alright. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B, huraikan gerakan kereta. Jadi kamu kena
huraikanlah pergerakan kereta bagi tempoh 90 minit terakhir. So 90 minit terakhir bermakna jam ketiga hingga jam 4.5. Okey, yang terakhir sini. Okey. Jadi untuk tempoh 90 minit terakhir, kenapa di 90 minit terakhir? Sebab kalau kita tolak 4.5 tolak 3 sama dengan 1.5. Jadi 1 jam 60 minit tambah setengah jam 30 minit. Okey. Jadi 90 minit lah. Okey. Maksudnya masa tadi yang terakhir ni, masa dia ialah 4.5 tolak 3 sama dengan 1,5 jam. Jadi 1,5 jam bersamaan dengan jadi 1 jam ialah 60 minit. 60 minit. Okey, tambah dengan setengah jam, 0.5 jam. Maksudnya setengah jam lah, tambah 30. So 90 minit. Alright? Okey. Jadi so graf yang terakhir lah. Okey, dari jam ketiga hingga jam 4.5. So sekarang ni dia kata huraikan pergerakan kereta. So kalau nak cari huraian, kita cari kecerunan lah, ataupun kita cari laju dia. So kita boleh kira laju untuk 90 minit terakhir ni. Jadi kita kira laju sama dengan, dekat sini jarak akhir dia ialah 270, jarak awal ialah 150. Jadi perbezaan jarak akhir ialah 270 tolak jarak awal 150 bahagi dengan perbezaan dia ialah ni tadi 90 minit. 90 minit ni sama dengan 1.5 jam. Kita nak dalam kilometer jam kan? So kita ambil 1.5. Okey, so 270 tolak 150 bersamaan dengan 120 bahagi dengan 1.5. Okey, bersamaan dengan 80 km per jam. Okey, itu kelajuan. So kita nak huraikan pergerakan dia. So kita boleh katakan kenderaan ini dia kata apa tadi? Sebuah kereta kan? Okey, jadi kereta bergerak. Yang first tu kamu boleh nyatakan berapa jumlah jarak dia. Okey, kalau jumlah jarak kita tengok berapa keseluruhan dia, 270 km tengok 270. Jadi kereta bergerak sejauh 270 km dengan kelajuan 80 km per jam dalam tempoh masa 90 minit. Okey. Ataupun kamu boleh katakan 1.5 jam pun boleh. Okey. So itu bagaimana kita nak membuat huraian. Okey. So kalau huraian bagi graf jarak masa, kita boleh katakan yang pertama jarak dia, kemudian laju dia dan juga tempoh masa yang diambil untuk pergerakan ataupun perjalanan tersebut. Okey, itu contoh yang ke-5. Okey. Baik. So, sampai di sini saja untuk contoh bagi mentafsir graf jarak masa. So, kita berjumpa dalam kelas yang akan datang. Okey, jumpa lagi.